Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita bersama-sama berkenalan, bertemu dalam episod kali ini di dalam rancangan Kafah di Hijrah. Adik-adik mesti tertanya-tanya, siapakah nama Ustazah? Adik-adik boleh panggil Ustazah dengan nama Ustazah Ain. Ustazah akan mengajar adik-adik di dalam mata pelajaran. Mata pelajaran apa? Okey, dengarkan pantun Ustazah. Pohon langsat, buah mempelam, buah gelugur, rasanya masam. Jom belajar Jawi tahun 6 bersama Ustazah. Jom kita hadam. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, apa kata kita menadah tangan dan mengaminkan doa yang akan dibacakan sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita, melapangkan dada kita untuk menerima ilmu pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita. Adik-adik tentu tak sabar nak memulakan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu adik-adik, apa kata kita saksikan tayangan video yang Ustazah sediakan khusus untuk adik-adik semua. Masya Allah, cantik sungguh video yang ditayangkan tadi. Cantik sangat penulisan huruf Jawi yang dituliskan dalam video tadi, kan adik-adik? Adik-adik, huruf apakah yang adik lihat daripada video tadi adik-adik? Huruf sin, ya, melalui huruf tadi, apakah yang adik boleh dapat? Apakah perkataan yang adik boleh sebut daripada sambungan huruf Jawi tadi? Apa dia? Sesi. Okey, betul. Yang pertama sesi. Yang kedua apa? Selain daripada sesi? Sisi, ya betul. Pandai adik-adik. Jadi daripada gabungan huruf sin ya, maka terbentuklah dua perkataan kata dasar, iaitu sisi dan sesi. Jom kita lihat bagaimana untuk menulis perkataan huruf sin ya ke dalam ejaan Rumi. Tadi adik-adik ada menyebutkan perkataan pertama yang adik nampak dalam video tadi ialah sesi dan sisi. Ustazah eja perkataan sesi dahulu. Lihat ya adik-adik. S-E-S-I. Ada dua suku kata di sini. S-E, se, S-I-C. Baik. Perkataan kedua ialah C-C. S-I-C, S-I-C. Baiklah adik-adik. Cuba dilihat di atas papan putih ni. Ada dua perkataan yang Ustazah dah tulis, yang kamu dah sebut melalui penglihatan kamu, pengamatan kamu daripada video yang kamu lihat tadi. Ada dua perkataan. Saya ulang. Perkataan pertama sesi, yang kedua sisi. Jadi adik-adik di rumah, sesi dan sesi mempunyai ejaan yang berlainan. Jadi apabila mempunyai ejaan yang berlainan, sudah tentulah bunyinya pun berbeza. Baiklah adik-adik, sekarang
Jom kita lihat bagaimana hendak menulis perkataan sesi dan sisi ke dalam ejaan Jawi. Sin, ya, sin, ya. Ustazah ulang. Sin, ya, sin, ya. Baiklah adik-adik. Okey, ini adalah ejaan bagi perkataan sesi dan sisi. Macam mana tu adik-adik? Ada dua perkataan yang berlainan makna tetapi satu ejaan yang sama. Mari kita bina ayat daripada perkataan sisi dan sesi. Yang pertama, Ustazah berdiri di sisi papan putih. Yang kedua, sesi, murid-murid tahap 1 bersekolah pada sesi petang. Baik adik-adik. Inilah yang akan kita pelajari dalam tajuk kita hari ini. Sebelum itu, kita berhenti rehat seketika. Kita bertemu lagi selepas ini. Hai adik-adik, bertemu lagi dalam rancangan Kafah di Hijrah. Adik-adik, apakah tajuk yang akan kita pelajari hari ini? Baiklah, tajuk yang akan kita pelajari hari ini ialah homograf. Adik-adik, apa itu homograf? Mungkin adik-adik ada yang dah tahu dan dah pernah dengar apa itu homograf. Baiklah, Ustazah terangkan di sini. Apa itu homograf? Homograf ialah perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan makna. Dapat adik-adik? Saya ulang sekali lagi. Homograf ialah perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan makna. Sekarang, jom kita lihat bahagian-bahagian homograf. Homograf terbahagi kepada dua. Yang pertama, homograf pada kata dasar. Yang kedua, homograf pada kata berimbuhan. Apakah kata dasar? Kata dasar ialah kata asal atau kata akar. Manakala kata berimbuhan pula ialah kata dasar yang ditambah dengan imbuhan. Jom kita lihat contoh pada kata dasar. Contoh yang pertama, baya rawau. Baya rawau mempunyai dua makna yang berbeza. Yang pertama, biru dan yang kedua, biro. Baik, saya ulang. Contoh pada kata dasar, baya rawau. Baya rawau membawa makna biru, biro. Baik, kita lihat contoh seterusnya adik-adik. Baik adik-adik. Pawau lam alif. Pawau lam alif disebut sebagai pula dan juga disebut sebagai pola. Baik adik-adik, jom kita lihat apakah perbezaan di antara biru dan biro. Biru ialah warna, manakala biru pula ialah agensi. Untuk membezakan makna di antara kedua-dua perkataan ini, jom kita lihat ayat. Kita lihat dulu contoh ayat yang dibina daripada perkataan biru. Warna kegemaran adik ialah biru. Jom kita lihat contoh ayat daripada perkataan biru. Puan Salwa telah dilantik menjadi bendahari Biro Kebajikan di sekolahnya.
Dapatkah adik-adik bezakan di antara makna perkataan biru dan biru melalui ayat yang Ustazah berikan tadi? Kalau begitu, kita lihat pula contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya yang Ustazah tulis di sini, pa waw lam alif yang membawa makna pula dan pola. Kita lihat ayat untuk membezakan di antara makna pula dan pola. Contoh ayat pula. Ayah sedang mencuci kereta, manakala Datuk pula sedang membaca surat khabar. Ustazah ulang. Ayah sedang mencuci kereta, manakala Atuk pula membaca surat khabar. Baik. Ayat pola pula. Kita lihat ayat pola. Pola penempatan di kampung nenek saya berbentuk sejajar. Baik adik-adik, sekali lagi. Pola penempatan di kampung nenek saya berbentuk sejajar. Jadi, adik-adik, itulah perbandingan perbezaan di antara makna pula dan pola. Baik adik-adik, sekarang kita lihat pula homograf pada kata berimbuhan. Baik, Ustazah bawakan contoh di sini. Contohnya, 9 dan 9. Baik, contoh homograf pada kata berimbuhan 9, 9. Baik adik-adik, apakah kata dasar bagi perkataan 9? Adakah 9 ini kata berimbuhan? 9 ialah nombor 9. 9 ialah nombor. Manakala adik-adik, kita lihat pula perkataan 9. Apakah kata dasar daripada perkataan 9? Adik-adik, cuba adik-adik fikir. Ya, Ustazah dengar tadi ada yang menjawab sambil. Betul. Ya, jadi perkataan 9 diambil dari kata dasar sambil. Kata dasar sambil ditambah dengan imbuhan an. Faham adik? Jadi, perkataan dasar ditambah dengan imbuhan an, sambil ditambah dengan imbuhan an, maka sebutannya ialah 9. Adik-adik, sekarang mari kita lihat bagaimanakah ejaan 9 dan 9 di dalam ejaan Jawi. 9 dan 9 dieja dengan sin, mim, ba, ya, lam, nun. Sin, mim, ba, ya, lam, nun. Baik adik-adik. Inilah ejaan Jawi bagi perkataan 9 dan 9. Baiklah adik-adik, sebelum kita berhenti berehat, jom kita saksikan tayangan video ini. Bertemu kembali dalam rancangan Kafah di Hijrah. Adik-adik, adik-adik faham tak apa yang Ustazah terangkan tadi tentang tajuk pelajaran kita hari ini? Apakah yang dikatakan homograf? Homograf ialah perkataan yang mempunyai ejaan yang sama
tetapi berlainan makna. Adik-adik ingat tak lagi ada berapa bahagian homograf? Bahagian homograf terbahagi kepada 2. Betul tak adik-adik? Yang pertama, homograf pada kata dasar. Yang kedua, homograf pada kata berimbuhan. Apakah contoh homograf pada kata dasar yang Ustazah sebutkan tadi adik-adik? Contoh homograf pada kata dasar ialah ba, ya, ro, waw, biru, biro. Apa lagi kata dasar yang Ustazah sebutkan tadi adik-adik? Pa, waw, lam, alif, pula, pola. Adik-adik, apakah pula contoh homograf pada kata berimbuhan? Siapa ingat contoh yang Ustazah berikan tadi? Contoh homograf pada kata berimbuhan ialah 9 dan 9. Adik-adik, Ustazah ada satu aktiviti yang Ustazah nak adik-adik buat di rumah. Boleh tak adik-adik? Dengar baik-baik soalan yang Ustazah akan bacakan. Tuliskan 5 perkataan homograf beserta contoh ayat. Ustazah ulang. Tuliskan 5 contoh perkataan homograf beserta contoh ayat. Ustazah bagi contoh bagaimana adik-adik nak buat latihan yang Ustazah berikan tadi. Contoh, kaf waw, kuku, koko. Baik, kita lihat contoh ayat. Saya suka makan buah koko. Ustazah ulang. Saya suka makan buah koko. Contoh ayat yang kedua. Ali sedang memotong kuku. Ali sedang memotong kuku. Adik-adik. Itu adalah contoh ayat yang Ustazah berikan sebagai panduan kamu bagaimana kamu hendak membuat latihan yang Ustazah berikan tadi. Adik-adik bolehlah mengambil gambar dan muat naik ke laman media sosial. Tapi adik-adik jangan lupa #KafaDiHijrah. Baiklah adik-adik. Adik-adik hendaklah rajin melakukan latihan yang Ustazah berikan tadi dengan kemas dan cantik. Adik-adik tak boleh malas tau. Kerana apa adik-adik? Kerana malas itu adalah sifat orang yang sombong. Nafsu yang jahat itu biasanya dia akan mendorong manusia untuk melakukan kecuaian daripada mentaati perintah Allah. Jadi, apakah yang Allah perintahkan? Maksud Ustazah di sini, adik-adik diperintahkan untuk mendengar kata guru dan melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Justru itu, Ustazah harap adik-adik hendaklah menanamkan sifat rajin dalam diri adik-adik supaya amal ibadah yang dipertanggungjawabkan kepada adik-adik, tak kiralah latihan yang Ustazah beri ataupun ibadah khusus, contohnya solat, puasa dan sebagainya, dapat kita laksanakan dengan sempurna. Baiklah, Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Jawi, ingat KafaDiHijrah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله
صلاة